Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Ketua, saya mengucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan pada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2017, dan saya mengambil peluang ini untuk menyentuh beberapa perkara asas berkaitan dengan bajet dan juga pengurusan ekonomi negara. Pertamanya ialah mengenai tadbir urus ekonomi ataupun economic governance. Dan bercakap mengenai soal ini, saya tidak dapat lari daripada menyentuh satu isu yang amat menggelisahkan kita hari ini, iaitu isu 1MDB. Agak menarik perhatian apabila... Sebelum Yang Mohd Paguh meneruskan perbahasan, sila duduk Yang Mohd. Saya sangat hormat kepada Yang Mohd Paguh. Dan saya percaya Yang Mohd Paguh telah mendengar penjelasan dan juga petua daripada Yang Mohd Tan Sri, speaker, mengatakan bahawa isu-isu yang mengenai 1MDB dan juga DOJ dan juga 2.6 bilion tidak boleh disentuh dalam perbahasan. Jadi saya harap Yang Mohd dapat Yang Mohd, bila soalan pun perbahasan dalam subjudis dalam peraturan mesyuarat yang mengatakan bahawa 23 juga melibatkan subjudis. Dalam perbahasan yang melibatkan subjudis juga tidak dibenarkan. Jadi saya terpaksa menegur mana-mana yang berhormat yang akan menyentuh perkara mengenai 1MDB. Ini telah dibuat ruling oleh Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Pusi, Tuan Ketua. Inilah saya rujuk pada apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Tambun, ya, yang telah juga menyentuh panjang lebar dalam perbahasan peringkat dasar ini berkenaan dengan pengalaman beliau dan soalan yang telah dikemukakan berkenaan dengan 1MDB. Jadi saya tak tahu kerana di peringkat itu tidak ada teguran dan beliau dibenarkan untuk sampai ke penghujung ucapannya. Walaupun apa disebutkan oleh Datuk Pengurusi ataupun Tuan Ketua, saya ingin nak menyatakan bahawa apa yang saya sebutkan itu bukanlah kerana ianya tidak berkaitan dengan soal belanjawan. Kerana isu ini tak boleh kita asingkan pada masalah yang besar yang sedang pun dihadapi oleh negara kita, apabila sejumlah wang yang dikatakan agak besar yang sekarang ini sudah menjadi satu bebanan dan tanggungan pada pihak kerajaan yang pastinya dia membawa implikasi yang bukan sedikit terhadap masyarakat dan negara kita apabila dikatakan sejumlah lebih daripada 53 bilion yang tertanggung di bawah syarikat 1MDB ini adalah yang akan diselesaikan oleh pihak kerajaan. Jadi oleh sebab itu saya menyentuh perkara-perkara itu bukan kenapa dia adalah satu daripada aspek yang agak penting yang ada hubung kait dengan belanjawan yang sedang pun kita bahaskan. Banyak perkara yang saya bangkitkan mengenai skandal ini yang saya masih waktu itu berada dalam kerajaan. Saya telah pun menyatakan pandangan saya kepada Perdana Menteri hampir semua perkara yang melibatkan isu 1MDB ini, dan semasa saya dalam kabinet juga saya tidak bersetuju pada beberapa perkara yang telah pun dilaksanakan, iaitu khususnya pelan rasionalisasi untuk nak menyelesaikan hutang-hutang yang dikatakan bertimbun menerusi penjualan aset yang diperolehi dengan harga yang murah daripada kerajaan. Kerana saya percaya ada elemen-elemen yang dikatakan terselindung yang tidak dijelaskan dengan nyata. Pelan rasionalisasi untuk menyelesaikan masalah ini tidak dibuat oleh pihak yang pakar yang dikatakan bebas, tetapi disediakan secara dalaman saja oleh Kementerian Keuangan. Dan saya ingin maklumkan pada waktu itu diuruskan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan II. Jadi seolah-olahnya kerajaan ingin menyembunyikan fakta-fakta penting
menyui apa yang disebutkan penyelewengan yang telah pun berlaku dalam urusan syarikat 1MDB daripadanya diketahui oleh pihak yang lain. Malah saya nak sebutkan juga di sini, selepas mesyuarat kabinet, satu ketika saya telah menghubungi mantan peguam negara dan bertanyakan beliau adakah wajar pihak kerajaan memutuskan pelan perstrukturan semula 1MDB. Bukankah itu tanggungjawab lembaga pengarah 1MDB? Peguam negara bersetuju dengan pandangan saya dan kemudiannya keputusan kabinet telah pun ditukar daripada meluluskan pelan rasionalisasi 1MDB kepada mengambil maklum saja tentang cadangan ini. Dan jelas terbukti sekarang bahawa teguran saya ini terhadap pelan, dikatakan pelan rasionalisasi 1MDB yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Tambun sebagai Menteri Keuangan 2 pada ketika itu adalah amat berasas, bila mana apa yang diluluskan oleh Jemaah Menteri tidak dilaksanakan. Ini yang saya sebutkan, tidak dilaksanakan walau telah diluluskan. Malahan apa yang berlaku hari ini adalah saya katakan agak berlainan daripada apa yang sepatutnya dilaksanakan. Begitu juga apabila kerajaan meminta sebagai contoh meluluskan pembiayaan sebanyak 3 bilion ringgit kepada syarikat ini untuk membayar faedah pinjaman yang tertanggung pada waktu itu, saya telah menyatakan rasa tidak selesa dengan keputusan itu bila mana syarikat yang ditubuhkan ini waktu itu tidak dimaklumkan kepada pihak kabinet dan kehilangan wang yang dikatakan berbilion ringgit pun tidak dilaporkan kepada kabinet. Jadi apabila syarikat ini menghadapi masalah untuk membayar hutang, maka barulah Perdana Menteri merujuk perkara ini kepada kabinet untuk meminta sejumlah wang yang besar daripada pihak kerajaan untuk menyelesaikan tanggungan hutang tadi. Dan ini saya kira adalah suatu tindakan yang amat tidak bertanggungjawab dan bertentangan dengan prinsip tadbir urus ekonomi yang baik. Tiada ketelusan dan juga accountability. Dan saya amat tidak bersetuju dengan tindakan itu dan akhirnya keputusan untuk meluluskan pembiayaan sebanyak 3 bilion ringgit pada ketika itu ditukar kepada kredit tersedia sebanyak 950 juta. Ini adalah selepas intervensi yang telah saya buatkan pada pihak kerajaan pada waktunya. Jadi apabila masalah 1MDB menjadi semakin parah, kerajaan terpaksa menanggung semua hutang-hutang 1MDB yang asalnya berjumlah 42 bilion dan sehingga tahun lalu dikatakan meningkat kepada 53 bilion. Jadi kalau tak bincang soal begini, Tuan Yang Di-Pertua, adalah satu perkara yang agaknya boleh menimbulkan banyak persoalan di luar sana. Bagaimana cara kerajaan nak menyelesaikan perkara ini? Sumber manalah dan dana manalah yang kerajaan ada untuk mengurangkan bebanan ini sedangkan dia meningkat boleh dikatakan tiap-tiap bulan. Dan pastinya juga dalam soal dasar bajet negara, hal ini tak boleh kita ketepikan. Tetapi malangnya waktu pembentangan, hal ini tidak disentuh. Jadi persoalan itu berbangkit di kalangan masyarakat di luar menanyakan pada saya, bagaimana kerajaan nak selesaikan? Apakah ini dengan menggunakan seluruh dana yang didapat kumpul daripada apa dikatakan hasil GST ataupun dia harus mendapat daripada sumber-sumber lain, sedangkan kita sedar dalam situasi dan keadaan sekarang ini hasil negara sudah berkurangan, harga minyak sudah pun turun, cukai pun tidak dipungut seperti biasa. Jadi dari mana hasil yang ada untuk menyelesaikan masalah tanggungan kerajaan menerusi hutang 1MDB yang amat besar ini? Jadi oleh sebab itu saya membangkitkan soal ini dan saya berharap pihak pimpinan Kerajaan Barisan Nasional tidak mengambil mudah, malahan seharusnya mengambil langkah untuk menjelaskan cara dan bagaimana perkara itu akan dapat diatasi tanpa membawa kesan dan implikasi yang besar kepada masalah rakyat. Soal bebanan yang harus ditanggung oleh kerajaan yang akan membawa implikasi kepada pengurangan dana dan peruntukan bagi sektor-sektor penting yang diperlukan oleh rakyat jelata. Saya nak menyebut ini tentang satu hadis Rasulullah SAW, kalau diizinkan dengan bahasa Arab. Yes, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Saya petik hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah untuk menekankan tentang apa yang disebutkan kemungkaran yang sudah pun berlaku, kesalahan-kesalahan. Dan oleh sebab itu waktu saya berada dalam kerajaan, saya telah mengambil panduan daripada hadis ini untuk memberi pandangan dan nasihat. Maksud hadis inilah barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah ia dengan tangannya, yakni dengan kuasa. Dan waktu itu saya berada di sebelah sana, biasa kursi nombor 2 tu. Jadi saya ambil kesempatan duduk sebelah Perdana Menteri selalu. Bila melihat keadaan begini, apakah harus saya berdiam diri dan tidak menyebut apa-apa dan hanya bersetuju semata-mata. Sebab itu saya kena sebutkan itu kerana ini masalah kemaslahatan rakyat Malaysia. Dan sebagai seorang yang diamanahkan oleh rakyat, dipilih pula tu sebagai timbalan Presiden UMNO yang menjadi timbalan Perdana Menteri, saya tak boleh berdiam diri, Tuan Yang di-Pertua. Sebab itulah saya sebutkan tadi. Dia katakan iaitu kalau melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya, yakni kuasa yang kita ada pada waktu itu. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya, iaitu teguran. Ini sabda Rasulullah. Dan jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Mana kita simpan dalam hati je lah. Dan kata, apalah, aku tak boleh buat apa-apa. Aku orang biasa dan sebagainya. Tapi ikut hadis ini mengatakan, ini adalah selemah-lemah iman. Itu yang pertama yang saya nak sebutkan. Yang keduanya adalah tentang institusi-institusi penting negara. Saya sebutkan Jabatan Peguam Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Polis Diraja Malaysia, yang kita tahu pada satu ketika dulu bertugas dalam satu task force untuk mencari jalan bagaimana nak mengenal pasti apakah isu dan permasalahan yang berlaku dan tindakan-tindakan yang sesuai yang boleh diambil untuk mengatasinya. Jadi kalau saya boleh sebutkan, semua institusi ini antara lain, walaupun dia penting, telah tertubuh sekian lama, tetapi menjadi dysfunctional. Ini disalahgunakan oleh pihak pimpinan kerajaan untuk melindungi kesalahan-kesalahan yang besar yang telah pun dilakukan. Kita tahu cerita tentang bekas peguam negara. Saya tak nak panjangkan cerita. Pegawai SPRM ditukar, bersarakan Governor Bank Negara yang sudah pun bersara diugut waktu itu, dan peranan Ketua Polis Negara. Institusi penting yang boleh diberikan kuasa untuk melindungi rakyat, tetapi sampai hari ini tidak berbuat apa-apa. Jadi soal yang berkaitan dengan kita ialah soal integriti institusi ini semakin dipersoalkan. Ketika pihak berkuasa di luar negara mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengubahan wang haram yang ada kaitan langsung dengan 1MDB di Malaysia, seolahnya tiada apa yang berlaku. Di Amerika Syarikat, saya minta maaf, lalu saja, tidak ada nak buat secara terperinci, peguam negara memfailkan saman ke atas individu-individu yang dikaitkan dengan 1MDB, termasuklah anak tiri Perdana Menteri. Peguam negara Amerika Syarikat menemui bukti-bukti kukuh, kata mereka, ya, mengenai pelakuan jenayah kleptokrasi yang terbesar dalam sejarah dunia yang melibatkan kehilangan wang berjumlah sekurang-kurangnya 3.5 bilion dolar Amerika Syarikat, iaitu 28 bilion. Inilah yang dikatakan cara orang lama yang bijak pandai, walaupun sekali lalu tapi juga menyentuh. Sila Yang Mohamad Bagong. Terima kasih. Saya fikir Yang Tua faham. Ya. Di Switzerland, saya pun banyak belajar daripada Yang Mohamad Bagong. Terima kasih. Datuk Pihak berkuasa keuangan negara ini juga mendapati beberapa buah bank melanggar undang-undang mengenai pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan transaksi 1MDB, dan semuanya ini tertumpu pada skandal yang mana, minta maaf, pengurusi lembaga penasihatnya iaitu 1MDB ialah Perdana Menteri. Tetapi di Malaysia tak ada apa-apa yang berlaku. Betul-betul, nothing happen, senyap sunyi. Kalau detik jarum jatuh pun boleh dengar. Seolah-olah siasatan terhadap salah laku oleh mereka yang terlibat secara langsung dalam skandal ini tidak dikuatkuasakan. Umpama contoh siasatan yang dikata nak dibuat terhadap CEO
ataupun bekas CEO Syahrul Halmi tak dibuat. Mengusi dan ahli lembaga pengarah yang berhenti tidak disiasat. Dia berhenti gitu saja. Padahal benda-benda yang telah pun berlaku itu dilakukan sewaktu mana mereka menjadi ahli lembaga pengarah. Tapi tiada tindakan dibuat. Saya fikir perkara yang saya sebut ini bukan baru, cuma saya nak sebutkan dalam parlimen. Kerana ini ucapan sulung saya di sebelah kursi sebelah sini. Kemudian tu tak ada seorang pun dipecat. Yang dipecat timbalan Perdana Menteri dulu. Nobody is being removed until today. Ini luar biasa. Padahal saya bukan bekerja dalam 1MDB. Saya timbalan Perdana Menteri. Takkanlah timbalan Menteri tak boleh cakap pada waktu itu. Apa hal? Mana Abakan Serai? Ya, pokok sana saya dah cakap jangan menyampuk. Bagi peluang Yang Berhormat Pagu. Ya, terima kasih. Kita dengar dengan teliti, sabar, jangan panas telinga. Sila. Terima kasih. Yang nyata saya sebutkan seolah-olah segala yang berlaku ini disahkan dan dibiarkan oleh Perdana Menteri sebagai pengurusi lembaga penasihat. Jadi saya rasa sedih. Saya kalau tak cakap ini walaupun Tan Sri Dato' Sri Pengerusi tahan, saya cakap juga lah. Tapi terima kasihlah kerana mungkin pengerusi pun faham apa yang saya nak sebutkan ini. Jadi peguam negara yang baru pun tak menemui sebarang bukti. Ini nothing new. Saya sebut di parlimen pasal itu di luar. Tak ada jumpa apa bukti. Tapi saya waktu di dalam sana ditunjukkan bukti oleh bekas peguam negara. Kalau dia bohong, bohonglah saya. Kata 42 juta masuk akaun Perdana Menteri. 2 kali dalam 2. Ini bukti ditunjuk pada saya. Bukan bohong, wallahi. Saya tak pernah berbohong. Ya. Ini katanya datang daripada mana? SRC International. Jadi ini satu perkara yang agak memalukan. Tetapi apa kata peguam negara? Tak ada apa-apa, okey. Pasal apa? Pasal Perdana Menteri tak tahu duit masuk dalam akaunnya. Jadi kalau ahli Muhammad duit masuk akaun sendiri buat tak tahu, okey, tak jadi kes apa-apa pun dalam soal ini. Jadi seingat saya, Tuan Ketua, janji kerajaan bahawa isu dan masalah ini akan diselesai pada tahun 2016. Iaitu waktu saya berada di sana, dibentangkan pelan rasionalisasi 1MDB hanya merupakan satu khayalan yang tidak mampu dilaksanakan dengan berlalunya tahun 2016, yang ini tidak berapa lama lagi. Dan benarlah sebagaimana yang disebutkan oleh Ketua Audit Negara mengenai 1MDB bahawa tahap pematuhan compliance dengan tadbir urus korporat adalah di tahap yang paling lemah. Isu ketiga yang saya ingin bangkitkan di Dewan Yang Mulia ini ialah tentang kedudukan keuangan kerajaan yang semakin meruncing dan ketahanan ekonomi negara yang kian lemah. Jelas bahawa bajet per tahun hadapan dibentangkan dalam keadaan hasil kerajaan merosot hampir 10%, yang sebahagian besarnya disebabkan oleh kejatuhan harga minyak dunia. Ini disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Purata harga minyak dunia telah jatuh pada $100 pada tahun 2014 pada kira-kira $52 setung pada tahun 2015 dan kini dengan purata kira-kira $42 setung. Dan akibat kemerosotan hasil kerajaan ini, defisit bajet negara kita telah meningkat pada hampir 4% pada bulan Ogos 2016. Begitu juga dengan hutang kerajaan yang semakin membebankan. Dan pada bulan Jun 2016, hutang kerajaan dilaporkan berjumlah 655.7 bilion atau 53.2% pada KDNK. Dan jika diambil kira hutang 1MDB yang kini berjumlah 53 bilion ringgit yang sebahagian besarnya dijamin oleh kerajaan, maka hutang kerajaan berbanding dengan KDNK adalah melebihi had 55% yang ditetapkan. Dan ini menunjukkan bahawa kedudukan keuangan kerajaan amat meruncing dengan bayaran faedah per hutang kerajaan meningkat daripada 20.3 bilion ringgit pada tahun 2013 kepada 28.9 bilion ringgit pada tahun 2017. Kutipan cukai GST sebanyak lebih 30 bilion ringgit nampaknya mungkin akan habis digunakan untuk menampung bayaran faedah ini saja. Malah jika dilihat akan unjuran pendapatan tahun hadapan sekitar 220 bilion ringgit, kerajaan bercadang
akan membelanjakan sebanyak 97% daripada pendapatan negara untuk pembelanjaan mengurus. Dan ini amat merisaukan saya. Hanya lebih kurang 5 bilion saja yang ada untuk perbelanjaan pembangunan. Maka dengan itu, bagaimana disebutkan oleh Yang Berhormat Pekan, kerajaan terpaksa berhutang sebanyak 40 bilion ringgit lagi untuk perbelanjaan pembangunan pada tahun hadapan. Lebih merisaukan ialah ketahanan ekonomi Malaysia yang semakin lemah. Hutang isi rumah telah pun meningkat secara mendadak daripada 90 bilion pada tahun 1997 kepada 847 bilion pada tahun 2015, iaitu pertumbuhan hutang sebanyak 841%. Hari ini, hutang isi rumah Malaysia mencecah 89.9% kepada KDNK, iaitu dikatakan antara yang tertinggi di Asia. Saya bimbang dalam keadaan hutang kerajaan isi rumah meningkat, rizab antarabangsa berkurangan, nilai ringgit juga jatuh, harga komoditi rendah dan kadar inflasi tinggi, negara kita mungkin tidak mampu untuk bertahan jika berlaku serangan spekulasi mata wang. Ini saya nak sebutkan sebagai amaran pada kita semua. Iaitu ketika ringgit kita diserang pada tahun 1997, Datuk Ketua, sekurang-kurangnya rizab antarabangsa kita pada masa itu masih lagi kokoh. Harga komoditi masih tinggi dan kerajaan mempunyai sumber keuangan yang mencukupi untuk melaksanakan langkah-langkah rangsangan ekonomi dan juga mengeluarkan negara kita daripada krisis. Malangnya, bajet 2017 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Pekan langsung tidak menunjukkan bahawa kerajaan serius dan mempunyai plan yang jelas untuk memulihkan ekonomi negara dan mempersiapkan Malaysia bagi menghadapi sebarang kemungkinan buruk yang akan berlaku akibat ketahanan ekonomi negara yang lemah ini. Ini adalah satu realiti yang harus kita terima. Datuk Ketua, di awal ucapan tadi saya menyebut tentang isu 1MDB. Mungkin ada yang mempersoalkan mengapa saya bangkitkan isu ini. Kaitannya dengan bajet adalah jelas. 53 bilion hutang 1MDB ditanggung oleh kerajaan. Tetapi malangnya, Malaysian Official One tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana hutang piutang ini hendak dibayar oleh kerajaan. Persoalannya, adakah kerajaan mempunyai sumber keuangan yang cukupi untuk melunaskan hutang piutang ini? Tentunya segalanya tertanggung dan perlu dilunaskan dengan menggunakan sumber dana kerajaan, iaitu sumber sama ada yang diagihkan kepada kementerian-kementerian dan institusi kerajaan dalam bajet yang dibentangkan, dan apakah nantinya kementerian-kementerian akan menerima peruntukan yang lebih kecil berbanding apa yang dijanjikan dalam bajet kerana kerajaan terpaksa menggunakan sumber yang sedia ada untuk membayar hutang piutang yang ditanggung akibat penyelewengan dan kebincangan yang ditadbir berkaitan dengan tadbir urus negara. Datuk Ketua, masa saya tinggal 6 minit saja. Ya, terpulang kepada Yang Berhormat Pago. Boleh saya habiskan dulu? Ya, tak dibenarkan Yang Berhormat Ketua. Ya. Minta maaf, pasal masa singkat. Kecuali bagi saya setengah jam lagi boleh. Minta maaf Yang Berhormat Ketua. Yang Berhormat Pago, kalau duduk di sebelah sini sebagai Timbalan Perdana Menteri, agaknya 3 jam boleh bercakap. Ya. Terima kasih lah. Ya, kapar. Datuk Yang Ketua, isu 1MDB yang punya kaitan langsung dengan rakyat sebenarnya. Saya jumpa ramai orang tanya pada mereka, 1MDB ini milik siapa? Mereka jawab milik Najib. Ada juga yang nak kata milik Rosmah. Saya kata ini salah. 1MDB adalah milik rakyat. Lepas tu saya tanya balik, siapa yang akan bayar hutang? Lepas tu dia kata, kita lah yang terpaksa bayar hutang. Baru dia tahu. Mana rakyat akan menanggung beban hutang kerana kerajaan terpaksa membayar hutang daripada wang yang patut digunakan oleh mereka untuk mereka, tetapi dialihkan kepada menyelesaikan masalah 1MDB. Jadi rakyat kita sebenarnya cerdik. Mereka tahu juga laluan sikit. Skandal, belah saya habis dulu. Saya rasa kalau Yang Berhormat banyak buat dakwaan, elok bagi sikit ruang untuk apa yang saya sebutkan, Tuan Ketua, bukan dakwaan. Ini adalah kenyataan. Jangan guna perkataan itu mengatakan ini dakwaan. Ini kenyataan. Tak nak bagi pengalaman saya. Boleh saya beri celah? Saya nak habiskan sikit ya. Dan selain itu,
skandal 1MDB ini mempunyai kesan negatif di atas nilai ringgit yang menjunang. Ya, banyak faktor yang saya tahu mempengaruhi kenaikan atau kejatuhan nilai mata wang. Tetapi masalah 1MDB ini adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi sentimen pasaran terhadap ringgit. Walaupun dikatakan asas ekonomi kita agak kukuh, tetapi kehilangan ringgit, kehilangan keyakinan terhadap Malaysia akibat skandal 1MDB ini menyebabkan nilai ringgit kita jatuh ke paras yang lebih rendah. Pakar-pakar ekonomi mengatakan berdasarkan perkiraan asas ekonomi, nilai ringgit kita tidak sepatutnya melebihi 3.50 sen bagi $1. Yang lebih daripada itu ialah kerana sentimen. Maka sebab itu rakyat merungut mengenai kenaikan harga barang. Saya pergi ke pasar, dia bertanya dengan ramai suri rumah, berapa dia belanja beli satu bakul, dia kata RM50 dahulu penuh, sekarang ni separuh saja. Tadi kata RM100, sekarang ni RM50 pun tak penuh, seperti mana yang biasa dibeli. Jadi kesan daripada kejatuhan nilai ringgit ini adalah banyak. Kerana kita mengimport sebahagian besar daripada barang-barang makanan. Waktu saya jadi Menteri Pertanian, mungkin nak lancarkan program, saya akui tidak lagi berjaya. Jadi dengan sebab itu, barang-barang yang dibawa masuk sebahagiannya diimport dan disebabkan oleh kerana ringgit sudah menjunam jatuh, maka pembeli terpaksa membayar harga yang lebih tinggi. Tuan Ketua, saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah pada Perdana Menteri kerana pandai menggunakan sumber yang ada untuk membina persepsi bahawa semuanya berada dalam keadaan yang baik. Everything is okay. Ini banyak yang kita tahu dia menawarkan tawaran-tawaran gula-gula, kata orang. Tetapi sebenarnya ini ialah saya sebutkan sebagai candu ekonomi yang boleh membuatkan rakyat khayal dengan sedikit apa pemberian, tapi permasalahan pokok yang ada tidak diselesaikan. Jadi kalau ini berlaku, saya takut nanti keadaan kita akan bertambah lebih buruk lagi. Dalam keadaan yang meruncing ini pun, kita juga rasa agak kesal kerana seolah-olah masih kita dilihat kerajaan mengambil sikap business as usual. There's no problem. Macam yang berhormat daripada Bangan Serai tadi, tak ada masalah. Everything is alright. Jadi sebenarnya realitinya tidak begitu. Kita tahu apa yang ada di bawah. Tetapi ini tidak tercerna dan dilahirkan di sini kerana kita anggap itu mungkin perkara tidak besar. Tapi sebenarnya itulah yang berkesan besar kepada kita. Waktu mana kita berhadapan dengan masalah begini, kita tahu kerajaan masih terus membelanja projek-projek mega. Saya ingat waktu zaman dulu kalau timbul keadaan sebegini dah buat keputusan, menteri punya gaji potong sikit. Ataupun soal projek-projek ini mesti tangguhkan. Tapi saya dengar pengumuman tentang berbilion-bilion projek masih diteruskan. Ini satu, saya fikir kebimbangan yang amat sangat. Tugu Negara, Taman Tugu, 650 juta. Biasiswa anak-anak tak dapat. Yang betul tahu, di kawasan yang betul pun, ataupun memang ada masalah-masalah yang ibu bapa yang mengatakan kenapa wang yang biasa diberikan hari ini sudah tak lagi disampaikan seperti dulu. Jadi apa yang saya sebutkan, Datuk Ketua, adalah satu kenyataan bahawa situasi kita tidaklah sebaik yang digambarkan. Dan apalagi banyak ketirisan-ketirisan yang masih berlaku. Saya tahu mungkin sudah ada usaha dibuat tapi tidak dapat diatasi, lebih lagi diburukkan oleh keadaan situasi ekonomi yang ada pada hari ini. Jadi saya nak menyatakan sekali lagi ucapan terima kasih di atas kesempatan ini. Minta maaf kerana tak bagi peluang pada rakan-rakan untuk mengumpulkan pertanyaan, tapi saya sanggup untuk pergi keluar, minum kopi dan saya boleh jawab kalau ada perkara yang bangkit. Terima kasih, Tuan.